Raja suka now ambil anak dara atau bini orang sesuka hati. Raja suka now ambil anak dara atau bini orang sesuka hati. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas sejarah negara Indonesia dan Malaysia. Kita tahu bentuk negara Indonesia dan Malaysia berbeda. Indonesia mendirikan republik, artinya kekuasaan negara berada di tangan rakyat. Sekali lagi, rakyat yang berkuasa atas negara Indonesia. Adapun Malaysia masih mempertahankan institusi raja, walau Malaysia juga memiliki parlemen. Jadi, rakyat di Malaysia tidaklah berdaulat sepenuhnya seperti di Indonesia. Dalam sejarahnya, tidak semua Sultan Melayu di Semenanjung merupakan Sultan yang adil dan bijaksana. Banyak Sultan yang sewenang-wenang. Video berikut ini menggambarkan kondisi Kesultanan Melayu di zaman penjajahan sesuai catatan perjalanan oleh Abdullah Abdul Qadir Munshi. Yuk kita simak ya. Abdullah Munshi ni disegani sebab beliau menjadi salah seorang pioneer dalam bidang persuratan bahasa Melayu, terutamanya dalam bidang kewartawanan. Disebabkan itulah beliau selalu digelaukan sebagai bapa sastera Melayu moden. Dalam buku ni, Abdullah Munshi banyak bagi teguran pedas dekat raja-raja Melayu dengan masyarakat Melayu tu sendiri. Jadi, sebelum aku teruskan, apa yang aku nak sampaikan dekat sini adalah berdasarkan penulisan beliau. Aku tak berniat langsung nak menjatuhkan atau nak menderhaka kepada institusi di Raja Melayu kita. Aku tetap berpegang teguh pada prinsip kedua dalam rukun negara, iaitu kesetiaan aku kepada raja dan negara. Tujuan aku berkongsi cerita dekat sini semata-mata hanya untuk bagi pengajaran sahaja untuk kita semua. Mengikut penulisan Abdullah Munshi, diorang start belayar pada pukul 6 pagi hari Rabu 2 Muharram 1253 Hijrah bersamaan 27 Mac 1838 Masihi. Sepanjang beliau belayar pergi ke Kelantan, beliau sempat singgah dekat Pahang dengan Terengganu. Jadi dekat sini beliau bagi teguran yang pedas kepada masyarakat dengan raja-raja Melayu. Kepada orang Pahang, Terengganu dengan Kelantan, lagi sekali aku minta maaf awal-awal, aku cuma nak sampaikan pengajaran, mohon jangan marah dekat aku pula. Pertama sekali, Abdullah Munshi tegur berkenaan kemalasan orang Melayu pada ketika itu. Masa beliau sampai dekat Pahang, beliau tengok daripada 100 orang, 10 orang je yang kerja, yang lain semua lalai. Ramai yang suka berhias, pakai pakaian yang paling cantik yang diorang ada, tapi langsung tak nak ubah nasib hidup diorang. Diorang lebih banyak habiskan masa dengan bergaduh sesama sendiri. Setiap hari ada je orang mati dekat Pahang. Lepas tu pergi ke hulu ke hilir, bawa sampai 4 ke 5 jenis senjata. Dekat Terengganu pun sama. Yang lelaki ramai yang malas. Diorang lebih suka makan, tidur dekat rumah. Lepas tu kejap-kejap dia belik senjata dia tu. Bila keluar rumah, bawa le senjata banyak-banyak tu ke hulu ke hilir tanpa ada tujuan. Sekadar nak tunjukkan yang dia tu berani dan kuat. Kalau nak tunjuk berani, bukan macam tu caranya. Orang penakut pun boleh bawa senjata ke hulu ke hilir. Abdullah Munshi kata orang yang berani dan kuat tu adalah orang yang boleh lawan nafsu malas dia. Dekat Terengganu, kebanyakan kerja dibuat oleh orang perempuan macam niaga dan bekerja. Bagi Abdullah Munshi, benda ni dah salah. Sebab bila ramai orang perempuan yang bekerja, maka anak-anak dekat rumah akan terbiau dan tak terurus. Dan orang perempuan akan lebih banyak terdedah dengan bahaya daripada lelaki-lelaki jahat ni. Beliau juga cakap yang tanah dekat Pahang, Terengganu dengan Kelantan semuanya subur dan sesuai untuk pertanian dan pelihara binatang. Tapi sayangnya tak dimanfaatkan. Masa beliau dekat Terengganu, beliau gambarkan kalau tanah Terengganu ni ada dekat negeri lain, confirm orang Melayu ni semuanya kaya, tak ada yang miskin. Masa dekat Kelantan pula, beliau tengok penuh lembu, kerbau dengan kambing yang sihat-sihat. Kalau dijual separuh je hasil binatang ternakan tu dekat Singapura, seluruh orang Singapura tu terus kaya. Cuma sayang, orang Melayu tak manfaatkan kelebihan yang ada untuk memajukan diri sendiri. Sedangkan orang Cina dengan orang Arab semuanya kaya-kaya hasil dari berniaga dekat tanah kita. Selain daripada tu, ramai juga yang ketagih dengan candu sampai dah kurus cengkung rupanya. Jangan kata rakyat biasa, keluarga diraja pun banyak ketagihan candu ni. Benda ni tak boleh nak dibuang disebabkan dah jadi adat raja-raja untuk makan candu. Ada satu masa ni, Abdullah Munshi nasihatkan Tengku Terbenar daripada Kelantan pasal candu ni. Pertama sekali beliau bagi tahu yang candu ni haram dalam Islam. Lepas tu merosakkan badan. Kalau betul candu ni berfaedah, kenapa orang Eropah yang baik dan kaya tak makan pun candu ni? Padahal candu ni datang daripada negara diorang. Abdullah Munshi juga ceritakan yang rumah orang Melayu ni tak ada sistem. Satu dekat sana, satu dekat sini, satu dekat pantai, satu dekat dalam hutan. Ikut suka hati je mana dia nak buat rumah. Yang itu tak kisah sangat. Yang jadi masalah keadaan rumah tu. Dekat bawah rumah penuh dengan sampah sampai bau busuk tu dah naik dekat atas masuk dalam rumah. Bila dah malam pula, orang Melayu asapkan sampah-sampah ni untuk halau nyamuk. Dah penuh asap dekat dalam rumah. Dah le bau busuk sampai pedih mata nak bernafas pun susah. Asap tu punya banyak sampai baju
baju diorang jadi hitam tau. Corak pun dah tak nampak rupa dah. Benda ni sama je dekat tiga-tiga negeri ni. Dekat Kelantan, beliau tengok alatan makan minum pun tak. Sebentar guys, catatan Munshi ini juga pernah dibahas oleh Dr. Faisal Tehrani. Dr. Faisal mengutip catatan Munshi untuk menjelaskan mentalitas kaum Melayu Malaysia. Misalnya, kenapa kaum Melayu Malaysia cenderung lemah dan penakut. Sampai sekarang mereka takut segala hal, termasuk takut pada kaum Cina. Sementara, kaum Melayu cenderung membiarkan praktek kotor di antara sendiri, termasuk masalah korupsi. Nah, Faisal mau mengatakan bahwa semua itu berkaitan pula dengan kondisi sosial di Malaya pada masa lalu, seperti yang digambarkan oleh Munshi. Yuk kita lanjut lagi ya. Seterusnya, Abdullah Munshi tegur pasal pendidikan dekat dalam negeri-negeri Melayu ni. Adat orang Melayu dulu, kalau bukan bahasa sendiri, dia orang tak nak belajar. Kalau bahasa asing tu tak apa, dia tak nak belajar. Masalahnya, bahasa sendiri pun tak nak belajar. Macam mana? Orang Melayu dulu anggap bahasa Melayu tu bahasa sendiri, bahasa yang digunakan setiap hari. Buat apa nak belajar lagi? Masalahnya, cara dia orang belajar tu dengan cara dengar, lepas tu tiru-tiru. Entah betul ke tak dia sebut tu. Dengan cara belajar macam ni le, rosak tata bahasa Melayu tu. Sedangkan bahasa Melayu tu punyalah bagus. Dalam bahasa ada makna dan kelebihan yang tersirat. Beliau tengok orang Melayu dekat situ membaca pun tak tahu, menulis lagi tak tahu. Tapi Alhamdulillah dekat Terengganu, orang Melayu pandai tulis bahasa Arab daripada bahasa Melayu. Orang Melayu dekat tiga-tiga negeri ni pun masih ada orang yang mengaji Al-Quran walaupun tak berapa ramai. Itu pun ada yang tak faham makna ayat Al-Quran yang diorang baca tu. Beliau fikir kekurangan pelajaran nila yang menjadi akar segala kelemahan kerajaan Melayu. Kanak-kanak dan remaja Melayu ni dibiarkan buang masa buat benda yang sia-sia. Kenapa raja-raja Melayu atau pembesar Melayu tak berusaha untuk cari guru yang boleh ajarkan masyarakat Melayu ni menulis, membaca dan bercakap bahasa Melayu yang betul? Abdullah Munshi takut kalau benda ni dibiarkan berlarutan, lama-lama memang hilang le bahasa Melayu ni dalam dunia. Dah le pedagang asing macam orang Cina dengan Arab tak guna sangat bahasa Melayu. Semua guna bahasa diorang sendiri je. Cerita pasal pedagang ni, Abdullah Munshi tengok yang aktiviti perdagangan dekat Kelantan ni banyak dilakukan secara berahsia. Sebab apa? Dah jadi buah mulut orang. Sesiapa yang kaya dan berharta dekat negeri Melayu ni memang tak boleh hidup aman disebabkan fitnah dan penganiayaan. Engkau tak malu ke bila orang luar pun dah ada stigma macam tu dekat kita? Teguran seterusnya berkenaan adat, di mana masa beliau sampai dekat Terengganu, beliau diberitahu pasal adat dekat Terengganu ni. Bila masuk kampung raja, tak boleh pakai payung, tak boleh pakai selipar, tak boleh pakai pakaian berwarna kuning atau pakaian kain kasar. Padahal jalan dekat sana penuh dengan sampah, lopak air, semak samun yang penuh dengan ulau. Beliau pun terfikir, kenapa benda remeh macam ni dilarang dan dibesarkan? Yang patut dilarang tu ialah makan candu sebab membinasakan manusia. Yang patut dilarang ialah aktiviti judi yang merugikan orang Melayu. Yang patut dilarang ialah perbuatan malas untuk belajar dan bekerja sampai membantutkan perkembangan orang Melayu. Sama juga masa dekat Kelantan. Bila waktu beliau tengok ramai perempuan yang berkemban pakai sanggul lintang sangkut dengan perhiasan lain datang dekat kapal-kapal dagang untuk jual diri. Siap ada yang jadi bapa ayam kepada perempuan-perempuan ni. Kenapa yang ni tak dilarang dalam adat? Lepas tu masa dekat Kelantan juga, beliau tengok rakyat dikerah untuk jalankan kehendak raja tanpa dibayar upah dan dibagi makanan masa buat kerja tu. Padahal rakyat yang jalankan kerja tu terpaksa tinggalkan family, tak tahu berapa lama makan ke tidak. Kalau orang tu mati masa berkhidmat, nasib family dia langsung tak terbela, dibiarkan je macam tu. Kalau raja nak makan, rakyat wajib bagi makanan diorang untuk santapan raja. Padahal yang bagi makanan tu dah tak ada makanan lain dah nak makan. Bayar pun tidak. Kalau ada duit, boleh beli makanan lain. Kalau ada anak perempuan cantik, kalau raja berkenan, raja akan ambil terus jadi isteri. Dekat Terengganu pun sama. Raja suka nak ambil anak dara atau bini orang sesuka hati, terutamanya dalam kalangan orang Cina. Kalau tak ikut cakap raja, habis harta benda dengan rumah kena rampas. Kalau melawan, kena hukum bunuh pula. Rakyat negeri itu sendiri buat pengakuan kepada Abdullah Munshi bahawa mereka rasa terseksa dengan adat dan kerenah raja ni. Sebab tu diorang lagi sanggup hidup di bawah perintah orang putih. Sebab adat orang Melayu tak boleh pindah keluar daripada tempat asal, hukumannya bunuh. Jadi biarlah orang putih tu yang datang ke tempat diorang dan memerintah. Dalam penulisan Abdullah Munshi juga, dekat Pahang, oleh kerana terlalu banyak anak raja, maka banyak kumpulan orang suruhan dan hamba raja dibentuk. Maka pertembungan antara kumpulan nila yang selalu jadi punca pergaduhan dekat Pahang. Kumpulan ni pula dibentuk oleh penjenayah-penjenayah
maya yang nak lepaskan diri di bawah nama raja. Bila ada seorang individu ni dah bunuh orang, untuk elakkan dia kena hukum, dia pun pergi menyembah raja untuk mengaku dosa dia dan offer diri untuk jadi hamba raja. Bila dah jadi hamba raja, orang tu akan diletakkan tanda dan tidak dihukum. Sedangkan kebanyakan hamba raja tu orang-orang jahat. Bila dah jadi hamba raja ni, makin menjadi-jadilah perangai jahat diorang pada masyarakat. Tapi rakyat tak boleh nak buat apa, sebab memang dalam darah orang Melayu kena patuh dengan raja. Kalau diapa-apakan hamba raja tu, ramai yang akan bela dia, makin besar kepala dia. Oleh sebab itulah perbuatan fitnah ni makin berleluasa dan ramai orang yang tak bersalah dijatuhkan hukuman. Benda ni lah jadi punca orang Pahang takut nak ubah nasib hidup diorang, sebab takut kena naya dengan raja dan pembesar. Sama juga dengan orang Terengganu. Rakyat malas nak ubah nasib hidup sebab bila ada harta lebih sikit, ada rumah mewah sikit, ada ladang atau kebun yang besar, raja akan pinjam atau ambil terus. Punca dan kesan daripada perbuatan ni sentiasa berputar macam roda dan akhirnya membentuk satu pemikiran yang mundur dalam masyarakat. Jadi disebabkan dah biasa hidup macam tu, diorang tak rasa susah dan tak ada keinginan nak ubah nasib hidup. Begitulah guys kondisi sosial di masyarakat Melayu di zaman dulu. Boleh jadi kondisi masyarakat di Indonesia di zaman dulu pun hampir sama. Tapi yang membedakan adalah di Indonesia terjadi revolusi yang menghancurkan tatanan feodal. Itulah yang membedakan. Karena itulah cara berpikir orang Indonesia sebetulnya berbeda dengan kaum Melayu Malaysia. Karena itu banyak orang Indonesia heran masih adanya institusi raja di Malaysia. Apalagi tidak semua sultan di Malaysia berperilaku baik. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.